Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara pengatur majlis yang berusaha Cik Mat Hasidin bin Haji Zaini di Malang Pemarah Pelajar Johor, yang berusaha Cik Abdul Aziz bin Ridwan Ketua Sektor Pengurusan Sekolah selaku urus mesyuarat, yang dihormati Puan Najib Fatimah binti Ahmad, Pegawai Pelajaran Daerah Pasir Gudang selaku tuan rumah. Terima kasih kerana akan menjadi tuan rumah yang baik pada hari ini. Juga rakan-rakan Ketua Sektor atau Wakil Usaha Tuan Haji Ishak bin Mahbub, KBP Bahagian Teknologi Pendidikan di Johor, Timbalan PPD, wakil rasmi daripada PPD seluruh Johor, rakan-rakan urus dia mesyuarat, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pertamanya adalah kita merapatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana limpah kurnianya rahmat nikmat kepada kita, ruang masa dan tempat kesihatan untuk kita menjalani mesyuarat pada hari ini, mesyuarat KSPPD bilangan 2 2013 yang tertangguh membuat sementara waktu. Kita juga bersyukur kerana keadaan khususnya di Johor, situasi di Ruku telah pun makin berkurangan kerana bacaan pada pagi tadi semua telah pun ditarik keistirahat daruratnya hanya setakat 165 IPU-nya, dan untuk Pasir Gudang Kota Tinggi di bawah 100. Jadi hari ini semua sekolah di Johor telah pun bersekolah seperti biasa untuk kita memastikan bahawa kecemerlangan dapat kita raih kepada masa-masa yang akan datang. Cuma sekolah menengah sains semua saja mungkin bercuti lagi sehari sebab pelajarnya, murid-muridnya belum sempat balik pada hari semalam. Jadi kita balik pada hari ini dan bermula persekolahan pada esok. Dan sama-samalah kita berdoa supaya debu ini tidak akan berulang, supaya pelajar-pelajar kita khususnya dapat meneruskan persekolahan seperti biasa. Dan mungkin yang cuti lama itu kita kena lihat pada semula tentang hari persekolahannya, sama ada perlu dibuat cuti ganti ataupun tidak, dan kita akan lihat pada semula takwim untuk cuti ganti. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak PPD Pasir Gudang yang telah pun dapat menyediakan kemudahan tempat mesyuarat yang saya rasa amat selesa pada hari ini. Dia tidaklah terlalu sempit dan sebagainya, sesuailah untuk kita bermesyuarat. Dan mungkin ini adalah kali pertama mesyuarat kita dihadiri oleh semua timbalan PPD. Dia secara tidak langsung memberikan pengalaman baru kepada mereka untuk mewakili PPD, dan diharapkan bila wakil itu janganlah wakil yang menipu dirinya, kena aktif macam PPD masing-masing. Saya berbisik tadi dengan Tuan Timbalan, mungkin mesyuarat tidak lebih cepat sebab ada ramai PPD yang rajin bercakap tak kira ini. Sebagai pengurusi itu saya tengok juga siapa yang hadir. Kita kena bersedia, sebagai pengurusi kena bersedia dengan jawapan-jawapan yang mantap kan. Saya juga ucapkan banyak terima kasih buat sementara waktu ini kepada pihak bersedia yang diketuai oleh Cik Abdul Aziz Ridwan atau Sektor Pengurusan Sekolah, kerana telah dapat menyediakan ataupun menguruskan mesyuarat dengan baik dan ada inovasi baru. Jadi dalam pengurusan mesyuarat pun kita perlu ada inovasi supaya mesyuarat kita itu lebih ceria, hidup dan sebagainya. Kerana kalau itu setakat berbelas itu memang dah lama kita amalkan, malah kementerian pun baru nak bermula. Juga dengan mungkin apa yang nak
kita bincangkan, saya katakan mungkin boleh dituntun ni oleh pihak luar, kerana itu kita tidak memanggil lagi majlis-majlis perhubungan untuk hadir sama dalam mesyuarat, terutama sekali untuk mendengar ucap utama daripada pengurusi mesyuarat ataupun pengarah, dan juga tentang perkara-perkara lain yang dapat diuruskan dengan baik. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan kerja-kerja yang baik seperti ini dapat kita teruskan juga dengan sektor-sektor yang lain bila menguruskan mesyuarat. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kalau kita lihat dalam kerja kita seharian, itu kalau kita lihat, kita baru saja selesai melalui pilihan raya umum ke-13 pada 5 Juni 2013 yang lalu. Maka sewajarnya kita menerima keputusan pilihan raya dengan bekerja secara profesional terhadap kerajaan yang telah kita pilih. Kita perlu menyuburkan penyatuan nasional dalam kalangan warga pendidikan supaya sikap ekstremis dan isu perkauman tidak sihat dapat diketepikan atas dasar yang berbasikkan kesederhanaan atau wasatiyah. Itu yang paling penting. Dan sebagai persediaan menempuh setengah tahun kedua 2013, kita juga perlu menilai sejauh mana keberkesanan kepimpinan dalam melaksanakan program-program pada setengah tahun pertama 2013. Adakah kita telah menilai program yang terkandung dalam takvim tahunan dan perancangan strategik? Jika penilaian telah dibuat, maka pelantikan dan penambahbaikan hendaklah dirancang bagi memastikan matlamat organisasi dan keberhasilan berasaskan value for money diberikan perhatian. Selain itu, di peringkat ini kita juga perlu bertanya sejauh mana pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025 dipahami dan dilaksanakan oleh pemimpin pendidikan. Aspirasi sistem, aspirasi murid, anjakan, inisiatif dan terkini program transformasi daerah hendaklah dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Penilaian abad ke-21 menuntut keberhasilan murid berdasarkan kerangka aspirasi murid yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2017-2025 untuk meletakkan pendidikan negara ke tahap 1/3 atas ataupun top 3 secara perbandingan dengan negara-negara yang berasaskan kayu ukur PISA dan juga TIMSS. Dan bagi transformasi pendidikan negeri, khususnya negeri Johor sendiri, kita berhasrat untuk melengkapkan setiap murid dengan segala kemahiran baru yang diperlukan untuk merebut peluang dan menangani cabaran abad ke-21 sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Sekadar kita mengimbas kembali agenda 100 hari Kementerian Pelajaran Malaysia, penyatuan asas satu agenda Kementerian Pelajaran dari 4 dasar utama kerajaan, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Government Transformation Program (TTP), Economic Transformation Program atau TTP, dan Rancangan Malaysia ke-10, dan pelaporan status pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan melalui penubuhan unit prestasi dan juga penyampaian pendidikan dan juga value cooperation. Provinsi guru bahasa Inggeris melibatkan guru bahasa Inggeris yang telah menjalani ujian kepastian bahasa Inggeris melalui Cambridge Placement Test ataupun CPT yang perlu kita lihat. Juga sarana ibu bapa dan juga sarana sekolah. Kementerian Pelajaran menjadikan toolkit atau sarana untuk ibu bapa agar mereka dapat dibimbing ke arah meningkatkan pencapaian anak mereka.
di mana dalam hal ini ibu bapa atau persatuan ibu bapa akan memainkan peranan yang lebih besar di peringkat di sekolah, di mana mereka boleh membantu secara langsung ataupun tidak langsung dalam usaha untuk memastikan bahawa anak-anak mereka mendapat secukupnya ilmu untuk masyarakat. Itu juga dengan SI Partners Plus dan juga SISC Partners. Program transformasi daerah akan melantik jurulatih dalam kalangan pensyarah, Institut Pendidikan Guru, Institut Aminuddin Hafiz, pengetua, guru perlengkanan, guru cemerlang di bawah program SI Partners dan juga SISC Plus, dan ditempatkan sepenuhnya kepada masyarakat di pejabat pelajaran daerah. Dan kita fahamkan bahawa program ini perlu dilaksanakan pada tahun 2014, dan kalau ada yang berminat boleh memohon untuk jawatan-jawatan ini. Begitu juga dengan penyediaan perpustakaan video e-guru, iaitu pengumpulan video terbaik dalam pelbagai aspek pengajaran dan juga pembelajaran yang akan dimuat naik dalam talian untuk menjadi rujukan kepada guru-guru, di mana dalam e-guru ini guru-guru dipaparkan tentang amalan-amalan terbaik yang dilakukan oleh guru sewaktu PDP dan boleh menjadikan contoh teladan kepada rakan-rakan itu yang lain. Dan sehubungan dengan itu, bagi kita memastikan pendidikan Johor terus bergerak ke hadapan, peranan guru yang seiring dengan keperluan terkini dan bagaimana pemimpin menjebani cabaran pendidikan menjadi fokus saya dalam keputusan Supreme Mesyuarat kali ini. Untuk itu, isu-isu berkaitan guru dan juga kepimpinan sekolah perlu diungkap bagi memastikan keberkesanan guru untuk menjadikan pendidikan Johor mencapai matlamat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang bertujukan slogan Johor. Sejajar dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, peranan guru harus dilihat dari kacamata yang berbeza, yang mampu menerjemahkan dasar khususnya melalui transformasi ajakan pendidikan. Tuan-tuan dan puan-puan, dari 11 ajakan yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, sekurang-kurangnya terdapat 4 elemen utama yang berkait rapat dengan guru secara langsung ataupun tidak langsung. Pertamanya kalau kita lihat, iaitu ajakan yang 4 ajakan. Yang kedua, kalau kita lihat, memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Jadi diharapkan selepas 13 tahun belajar di sekolah kita, mereka mahir untuk bertutur dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Kedua, kita cuba untuk melahirkan rakyat Malaysia menghayati nilai, iaitu kalau kita lihat ajakan yang ketiga, iaitu pelajar-pelajar yang boleh memahami tentang keadaan budaya, berbudi bahasa dan saling hormat menghormati, untuk memastikan bahawa berpada tujuh di kalangan pelajar. Dan yang ketiga, ajakan yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Di mana kalau kita lihat ICT itu penting pada waktu ini, yang kali itu One Sekalinet dilancarkan dan diharapkan dapat disiapkan pada tahun ini untuk pelajar-pelajar kita menikmati tentang pembelajaran berkaitan dengan kaitan ICT dan sebagainya. Dan yang keempat, ajakan yang ke-10, iaitu memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap individu. Iaitu kalau kita lihat dalam pada waktu ini, kerajaan telah pun Kementerian Pelajaran telah pun memberikan banyak peruntukan murid, sehingga kan sekarang ini segala-galanya seolah macam terjadi. Kalau dulu mungkin pelajar perlu bayar yuran dan sebagainya, sekarang ini semuanya
telah pun dibayar oleh kerajaan. Jadi diharapkan setiap sen yang dibelanjakan untuk murid itu akan mendapat hasilnya, iaitu ada nilai, value for money dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga melihat peranan besar guru seperti mana sebuah iceberg yang di lautan Atlantik. Iaitu kalau kita lihat iceberg itu dia besar di bawah, iaitu kalau kita lihat dalam pelajaran kita umpamanya di bahagian atas cuma 1/3, yang di bahagian bawah tu buat 2. Jadi ianya sebuah kita lihat mungkin kecil di atas, tetapi ianya mempunyai hasrat yang lebih besar di bawah. Dan peranan guru bagi membentuk sikap pelajar tidak lagi boleh dilihat dari sudut kecerdasan inteleknya semata-mata kerana kecerdasan intelek hanya mewakili kira-kira 10 sahaja daripada peranan yang boleh dilihat. Sebaliknya, impak yang lebih besar yang perlu dilaksanakan oleh guru lebih besar dari itu. Itu kalau kita lihat macam iceberg tadi. Aspek kecerdasan, emosi dan spiritual membina lebih banyak sistem nilai, standar kepercayaan dan lain-lain yang mempunyai 90% impak dalam pembinaan tingkah laku pelajar. Inilah yang harus dipercayai dan juga disedari oleh setiap guru di negara ini agar mereka dapat berperanan sewajarnya, sepatutnya bagi menjadikan pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Ini juga sejajar dengan rumusan dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia, iaitu kualiti sesuatu sistem sekolah tidak boleh mengatasi kualiti guru. Ini bermaksud kualiti guru sangat dominan dalam menentukan kualiti sesebuah sekolah. Jadi kita lihat bahawa guru berkualiti amat penting, kerana guru berkualiti saja yang mungkin boleh melahirkan sekolah yang berkualiti, murid yang cemerlang dan sebagainya. Kerana itu, apa juga usaha perlu dilakukan. Kalau kita lihat, latihan adalah satu perkara yang paling penting, dan saya juga setuju tadi PPD telah menyatakan tentang latihan untuk guru perlu diambil perhatian. Saya juga akan memperincikan satu-satu anjakan yang terkandung dalam pelan pembangunan pendidikan yang berkait rapat dengan peran itu. Sebagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi, yang pertama adalah memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris, dan menyentuh anjakan yang pertama tadi di peringkat dasar Kementerian Pelajaran, iaitu memperkenalkan kurikulum bahasa Malaysia yang sama pada peringkat rendah dengan sokongan pemulihan intensif untuk murid yang memerlukan bagi menggantikan kelas peralihan. Jadi diharapkan hasrat ini akan tercapai, kerana dalam hal ini ada perkara-perkara yang kadang-kadang kita di peringkat jabatan dan juga peringkat PBD tidak seronok untuk dilihat, kerana ada pihak-pihak yang kadang-kadang tidak faham dengan hasrat murni kerajaan untuk memastikan bahawa selepas 13 tahun belajar di sekolah kita, dia mahir untuk bahasa tersebut. Dan setiap murid sekolah rendah sama ada di sekolah kebangsaan atau sekolah jadi kebangsaan akan menggunakan kurikulum bahasa Malaysia yang standar mulai pohon tahun depan pada tahun 2014, dan mengutabakan bahasa Melayu sesuai dengan dasar MPN dan juga MPI. Namun yang paling penting adalah perkara iaitu kompetensi guru-guru bahasa Melayu di semua peringkat pendidikan, terutama di SDPC dan juga SDKT, tidaklah dipertingkatkan. Maksudnya guru-guru di bahasa Melayu di bahasa Malaysia di SDPC dan juga SDKT mahir dalam bahasa Malaysia, dan mungkin juga kalau dilihat dalam hal ini sedang kita lihat untuk kita
laksanakan tentang penambahbaikan dan usaha berterusan memberikan latihan kepada golongan ini taklah kita laksanakan dari masa ke masa. Itu juga dengan penilaian kompetensi guru bahasa Melayu taklah juga kita laksanakan, sama ada guru itu mahir ataupun tidak, macam guru bahasa Inggeris juga ada penilaian, dan kalau tidak melepasi band-band tertentu mereka dikendaki untuk menjalani kursus. Dan semua guru dikatakan bertanggungjawab memertabatkan bahasa Melayu dan bahasa Malaysia dalam semua situasi, sama ada pertuturan, penulisan, sistem penyampaian, majlis-majlis dan lain-lain, tanpa menjadi ke arah tanggungjawab guru bahasa Melayu atau guru bahasa Malaysia semata-mata. Kerana kalau kita lihat dalam perkara 152 Perlembagaan Malaysia jelas menunjukkan bahasa Melayu Malaysia atau Melayu adalah bahasa rasmi negara. Dan tingkatkan kerjasama dengan institusi yang diberi tanggungjawab untuk perkembangan bahasa, iaitu Dewan Bahasa dan juga Pustaka, melaksanakan aktiviti-aktiviti peningkatan upaya menggunakan bahasa Melayu standar seperti pertandingan pidato, syarahan, forum dan sebagainya di kalangan pelajar pada dan guru. Sekaligus pedagogi pembelajaran dan pengajaran bahasa Malaysia perlu berubah kepada pedagogi terkini dan lebih menarik. Dan bagi memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Inggeris pula, saya menyarankan perkara-perkara berikut, iaitu meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris guru dan juga memperluaskan peluang bagi pendedahan terhadap bahasa Inggeris. Yang kedua, memastikan semua guru bahasa Inggeris lulus Cambridge Placement Test CPT dalam tempoh 2 tahun. Latihan hendaklah diberikan kepada guru yang belum mencapai tahap sewajarnya. Dan untuk makluman, guru-guru yang tidak lulus dalam band-band yang telah ditetapkan, yang dipanggil untuk kursus 1 minggu sehari, kursus adalah kursus wajib, dan mereka yang tidak hadir kursus mungkin akan diberikan surat tunjuk sebab. Dan untuk pengecualian khusus biasanya memang tidak dilayan. Jadi kalau rakan-rakan PBD dan sebagainya ada guru yang jumpa, berikan nasihat yang betul kepada mereka supaya mereka menghadiri khusus-khusus tersebut. Keduanya ialah merayakan rakyat Malaysia dengan menghayati nilai. Dan antaranya kalau kita lihat, antara terjemahan ajakan ini adalah menzahirkan aspirasi murid, etika dan juga kerohanian, iaitu penyelesaian konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang pada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal, serta berani melakukan sesuatu yang betul. Di samping membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti negara ini. Dan di peringkat Kementerian Pelajaran, kita dapat lihat bahawa iaitu memperkukuhkan pendidikan Islam, pendidikan moral dan elemen sivik menjelang tahun 2013. Kerana 3 mata pelajaran ini adalah lebih kepada pembentukan nilai ataupun soal-soal kepribadian, sosial dan sebagainya. Seterusnya, membangunkan murid secara holistik dengan mengukuhkan keperluan penyertaan murid dalam satu sukan, satu kelab dan satu badan beruniform. Seperti yang kita tahu, satu murid, satu sukan telah pun dijadikan dasar dalam kebudayaan pelajaran. Dan juga mengukuhkan dan memperluaskan ilmu, iaitu mulai 2016 untuk memudahkan cara interaksi antara jenis sekolah, kumpulan etnik dan juga sosio-ekonomi. Namun yang lebih penting adalah melalui komitmen guru, antaranya termasuklah iaitu meningkatkan kualiti guru dari aspek integriti, belas kasihan, adil, guru penyayang bagi pemimpin murid dalam membuat keputusan yang beretika. Tiada guru yang terlibat dengan salah laku etika dan profesion
keguruan. Apatah lagi guru-guru terlibat dengan tindakan tata tertib bagi kesalahan berat seperti cabul dan juga gangguan seksual. Kerana perkara-perkara ini masih berlaku walaupun kita anggap kes yang terpencil, tetapi sebagai seorang guru perkara-perkara ini sepatutnya tidak dilakukan, kerana guru kadang-kadang menjadi idola bagi murid-murid kita. Dan yang ketiga, manfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Kerana sekarang ini siapa yang tidak memahami tentang ICT dan sebagainya, mereka akan ketinggalan. Dan pada umumnya ICT akan memperkukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran di semua 10,000 buah sekolah murid, 10,000 buah sekolah di negara kita. Murid akan memperoleh akses kandungan yang lebih luas, menarik dan juga interaktif, di mana di Johor lebih daripada 1,100 buah sekolah, dan diharapkan semua murid dapat manfaat daripada ICT ini. Namun yang paling utama ialah peranan guru untuk menjadikan ICT sebagai pemangkin inovasi dan juga kreativiti. Antaranya itu inovasi pembelajaran dan pengajaran agar pendidikan hidup ataupun kelas-kelas yang ceria dan sebagainya. Mengubah pemikiran amalan berikutnya, iaitu next practice thinking, dan seterusnya bergerak melangkaui amalan terbaik. Maksudnya kita kalau boleh kelas-kelas yang kita ada ataupun yang berada di negeri Johor khususnya adalah kelas-kelas yang menarik, yang menarik minat untuk belajar, datang ke sekolah, belajar dan seterusnya. Itu juga guru perlu menggerakkan pembelajaran interaktif dalam talian, antaranya termasuklah melalui internet. Itu internet telah membolehkan perkhidmatan dan program latihan disalurkan melalui talian dan diakses secara jarak jauh. Jadi saya rasa mungkin tuan-tuan dan putri maklum. Dan itu juga dengan VLE, Virtual Learning Environment, sewajarnya menjadi mekanisme terkini bagi meningkatkan kualiti pedagogi guru. Dan kalau kita lihat VLE ini sedang pun diberikan khusus, diberikan taklimat, diberikan segala-gala kemudahan. Cuma yang kita lihat sekarang ni ada sekolah yang belum ada kemudahan komputer dan sebagainya. Itu yang menjadi sedikit halangan, walaupun mungkin dapat diatasi dalam masa yang terdekat. Dan penggunaan e-learning memberi impak pembelajaran atau peluang yang luas kepada pelajaran menerusi penglibatan aktif belajar, interaktif, kolaboratif, dan menggalakkan pembelajaran seumur hidup. Dan seterusnya, kalau kita lihat perpustakaan online yang berisikan 800 juta maklumat ilmu pengetahuan yang sangat berguna khususnya dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Wujudan perpustakaan secara maya ini boleh diakses di seluruh negara. Kalau kita lihat tuan-tuan dan perempuan sekarang ni, pelajar-pelajar kita juga kalau yang mahir tu dia tidak lagi perlu membawa buku yang banyak ataupun membeli buku yang banyak, tapi segala-galanya boleh didapati daripada program-program yang dinyatakan ini. Dan bagi yang keempat, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap murid. Jadi kalau kita lihat, sekiranya kita tidak mahu ambil tahu atau tidak memahaminya dan terus tidak bertindak untuk memenuhi saranan yang ditetapkan, dibimbangi segala jenis payah dan wang ringgit yang dikeluarkan oleh kerajaan menjadi sia-sia dan juga mubazir. Apa yang paling kita takuti ialah kegagalan kita memahami apa yang disarankan oleh dan yang disarankan, dan kegagalan ini kita fahami apa yang disarankan dan kegagalan kita melaksanakan apa yang sepatutnya dilakukan, atau kita berjumbang kepada kegagalan transformasi yang dirancang. Jadi itu sebabnya dalam laporan-laporan audit yang tuan-tuan dan puan
kawan-kawan, kalau kita lihat selalu audit menegur bahawa wang yang di sekolah yang ditukarkan ataupun yang dibutuhkan oleh kerajaan kadang-kadang tidak habis digunakan. Kadang-kadang digunakan kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi kalau kita mengambil kira dalam soal ini, setiap sen yang diberikan adalah untuk murid di sekolah, dan peruntukan tahun ini adalah perlu digunakan pada tahun. Tidak ada soal penyimpanan dan sebagainya. Jadi diharapkan pengurus-pengurus sekolah khususnya dan sebagainya dapat memastikan setiap sen yang diberikan digunakan dengan sebaik-baiknya supaya hasilnya, outcome-nya dari dimanfaatkan oleh murid. Saya juga melihat maksimumkan keberhasilan murid bagi setiap murid daripada dua aspek utama, iaitu pertama, mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan meresionalisasikan program berimpak rendah pada setiap tahun selaras dengan anjakan keseluruhan kerajaan ke arah bajet berasaskan keberhasilan ataupun OBP. Juga memanfaatkan peluang meningkatkan efisiensi dengan mengakhirkan peruntukan kepada bidang yang paling kritikal seperti peningkatan kemahiran dan juga latihan. Dan itu semua pembelajaran sama ada bahan bantuan mengajar, pembahagian PCG, ikut mata pelajaran, latihan dan juga aktiviti luar, juga lawatan penanda arasan dan lain-lainnya. Sewajarnya mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid. Sidang hadirin mesyuarat ahli mesyuarat yang dihormati sekalian, dan bagi menepani segala peranan kepimpinan di semua peringkat pasti berdepan dengan pelbagai cabaran. Sebenarnya dengan kedatangan Ramadan, kira-kira 2 minggu lagi saya membawa perhatian semua terhadap pengisian spiritual dalam amalan kepimpinan, dan kepimpinan dalam hadis menyatakan, lihatlah, setiap orang daripada kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya mengenai mereka yang anda pimpin. Imam adalah pemimpin ke atas rakyat dan hendaklah ditanya mengenai mereka. Imam ni maksudnya ketua-ketua masyarakat. Seorang lelaki adalah pemimpin rumah dan hendaklah ditanya mengenai rumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin ke arah anak-anaknya dan dia akan ditanya mengenai anak-anak yang dipimpin. Riwayat Abdullah bin Umar dalam Bukhari, Sahih Bukhari dan juga Muslim. Jadi kita masing-masing punya tanggungjawab. Ringkasnya, kepimpinan dalam Islam adalah amanah, dan tumpuan kepimpinan dalam Islam adalah integriti dan juga keadilan. Berikut saya akan rincikan sebarentas pelbagai cabaran bagi memastikan guru dapat memainkan peranan secara berkesan bagi menzahirkan aspirasi. Pertamanya, kalau kita lihat, jangan menghukum pengikut yang bekerja bersama kita, tetapi kita sebaliknya perlu menunjuk ajar kepada mereka. Kepimpinan perlu menguasai sikap yang positif, bukan mengadili secara negatif. Beberapa perkara dan masalah dan jangkaan yang datang perlu dilihat secara positif. Pengikut akan dijari apabila memberi maklum balas yang baik kerana diterimanya yang baik dari pemimpin. Jadi dalam hal ini pemimpin perlu menunjukkan contoh teladan yang baik, baru anak buah akan mengikut. Tidak, nanti mereka akan hanya pandang sinis kepada kita. Antaranya, kalau kita lihat, pemimpin membentuk pemimpin. Amalkan kepimpinan transformasi dengan merangsang dan mempengaruhi orang bawahan mencapai visi.
Sebagai contoh, apabila BNI dilihat sebagai wahana pendidikan terkini, kepimpinan terhadap cabaran prasarana perlu kita lihat apakah ini cukup ataupun tidak. Jadi dalam hal ini, kata orang pun, apa pun kita nak buat, kita mesti bersedia dengan segala-galanya. Keduanya, kepimpinan sebenarnya wujud apabila kaki tangan masih mengikut kita tanpa mengira siapa kita dan apa jawatan kita. Jadi kadang-kadang ada orang mengikut kita kerana dia takut. Kalau zaman dulu tu orang mengikutnya kerana takut. Kadang-kadang mengikut kerana mungkin nakkan sesuatu daripada pemimpin. Kadang-kadang mungkin juga kerana menghormatinya dan sebagainya. Tetapi yang penting ialah apa yang kita dapat, iaitu pengikut kita adalah orang-orang yang sedar tentang masing-masing mempunyai tanggungjawab. Ini bermaksud pemikiran yang berasaskan kuasa tidak cukup untuk memenangi hati dan perasaan kaki tangan kita. Kadang-kadang wujudnya keadaan siapa lebih berpengaruh di sekolah untuk mempengaruhi guru bekerja. Jadi kadang-kadang di sekolah pun berlaku konflik antara penolakan dengan pengetua, pengetua ataupun dengan guru besar. Walaupun pengetua atau guru besar yang paling tinggi dalam hierarki organisasi, namun dalam banyak ketika penolakan dilihat paling tinggi diletakkan oleh guru-guru dalam hierarki sosial kerana kepakarannya dalam bidang-bidang tertentu, mungkin karismatiknya dan juga penyelesaian masalah. Ini kadang-kadang kita lihat orang juga menilai soal pemimpin dan sebagainya. Di dalam hal ini kita perlu melihat tentang perkara tersebut dan tidak berlaku konflik di sekolah antara pengetua, penolokanan dengan guru besar sebab ada isu tentang perkara ini. Jadi kalau pengetua berkonflik dengan penolokanan, mungkin urusan-urusan sekolah tidak dapat dilaksanakan dan yang menjadi mangsa ialah anak mereka. Ketiga, kepimpinan memupuk dan memajukan bakat kepada setiap orang. Ini bermakna kemajuan bukannya satu kelebihan tapi satu kemestian. Penambahbaikan penerusan dalam kompetensi guru harus dinilai impaknya ialah keberhasilan murid. Keduanya, kepakaran kompetensi guru yang ditingkatkan juga berlingkar merupakan kuasa penting dalam meningkatkan kecemerlangan sekolah. Dan ini semua kalau kita lihat dengan berkaitan dengan wujudan SISC Plus dan SI Partners akan memberi impak besar ke arah perbaikan secara bersepadu. Jadi saya suruh cakap SISC Plus ini ialah orang-orang yang jadi macam mentor kepada guru di pelajaran mereka berada di PDD. Dia diletakkan di bawahnya 30 sekolah, maksudnya guru-guru di 30 buah sekolah. Dia akan memberikan latihan kepada guru secara tak langsung. Mungkin dia masuk kelas, ada kekurangan guru, dia akan tunjuk ajar dan sebagainya. Dan mungkin dia lebih banyak berada di sekolah daripada di pejabat untuk buat penambahbaikan dan sebagainya. Di sekolah untuk mata pelajaran peringkat awal saya rasa matematik, sains, mungkin yang bahasa Melayu dan sebagainya, tak banyak bukan semua subjek. Jadi ini dan begitu juga dengan SI Partners, iaitu ini adalah pemimpin bagi guru lebih besar. Jadi mungkin kalau boleh jawatan yang lebih tinggi daripada guru dan sebagainya, mengajar tentang guru besar untuk melaksanakan sesuatu program dan sebagainya. Sebab apa? Kadang-kadang dalam keadaan sekarang pun tak semua guru besar ataupun pengetua yang kita lantik, yang kita pilih mahir dalam bidang-bidang pengurusan dan sebagainya. Jadi perkara ini perlu kita ambil perhatian. Dan sekiranya tuan-tuan dan perempuan diminta bantuan untuk memilih, mencari SISC Plus dan juga SI Partners, kita bantu. Kerana ini adalah sebahagian daripada anjakan dalam pelan pembangunan pendidikan. Keempat, kepimpinan bermula dari membina bukan dari meminta.
Memberi adalah kunci dalam kepimpinan. Jadi jangan tanya apa yang diberikan oleh pemimpin atasan kepada kita, tapi tanya apa yang kita beri kepada pemimpin kita. Maksudnya, kalau kita lihat ada John F. Kennedy kata, jangan ditanya apakah sumbangan negara kepada anda, tapi tanyalah apa sumbangan anda kepada negara. Itu John F. Kennedy sebelum dewan kita. Jadi kita pun juga kadang-kadang, tapi kita kadang-kadang selalu tanya apa awak boleh beri. Ini bukan kita peringkat tertinggi kalau kita CEO bank dan sebagainya, orang yang hebat, lalu orang offer awak nak kerja dengan saya, tak boleh. Kadang-kadang kita dimat berapa pada kita dibayar kalau kita boleh bekerja dan sebagainya. Tapi dalam soal ini kita perlu memberikan apa yang kita boleh buat berbanding dengan apa orang boleh. Ini bermakna jangan tanya apa yang diberi oleh pemimpin atasan kepada kita, tapi tanya apa yang diberi kepada pemimpin ataupun kepada kita. Dan selain itu, membangunkan diri sendiri. Pemimpin ketengahan dan ikut harulah diri dukungan dan ikut pimpinan. Sebagai contoh, amalan kepimpinan transformasional dan juga pimpinan distribusi diamalkan secara bijaksana dalam membimbing, membentuk dan juga mengakhiri tuan dan program mungkin sebagian ini telah mengikuti kampus ini. Dan jika kita lihat dalam isu pelan pembangunan pendidikan, kita perlu mengubah untuk memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada kemahiran utama seperti meningkatkan standar guru, mata pelajaran bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, matematik dan juga sains, di samping merombak soalan peperiksaan kepada kemahiran berfikir aras tinggi ataupun kemahiran berfikir aras tinggi. Dalam bahasa Melayunya ringkasannya kuat, ataupun dalam bahasa Inggerisnya hot, high order thinking skill. Jadi ini juga kita perlu lihat, perlu berubah untuk melahirkan murid-murid yang berwibawa pada masa yang akan datang. Dan yang kelima, kepimpinan adalah moral dan juga integritas. Jadi contohnya dalam pelaksanaan PBS adakah kita telah berterlalu jujur dalam semua guru dalam sediaan kita jujur dalam penilaian dan pentafsiran. Jadi dalam hal ini bila sebut PBS, satu orang kata banyak data yang nak dimuatkan dan sebagainya. Tapi isu yang sebenarnya tuan-tuan, apakah kita jujur menilai murid kita tanpa prejudis dan sebagainya. Maksudnya penilaian kita, kalau pelajar itu layak untuk dapat A, kita akan beri A. Layak untuk B, kita akan beri B. Layak untuk C, kita akan beri C. Tetapi itu pun setelah kita berikan dia cukup latihan dan sebagainya. Itu yang kaitannya. Kita juga keadilan dan sebagainya. Jangan nanti kita nilai budak ini tak layak dapat A, hanya boleh dapat C. Tetapi kita tak pernah beri latihan dan sebagainya. Kita tak pernah ajar yang sepatutnya. Jadi dia mungkin tak bersedia untuk dapat A, cuma bersedia untuk dapat C. Sebab BNP kita cuma C saja. Itu pun soal integriti dan juga soal keadilan yang boleh diberikan. Jadi di sini yang penting ialah guru yang berkualiti. Dan seterusnya, kalau kita lihat, seorang pemimpin Islam boleh menggunakan asas tertentu dalam kuasa untuk menjadikan organisasi lebih besar. Islam mengiktiraf kewujudan kuasa, tetapi mencadangkan satu etika untuk penggunaannya. Kuasa adalah upaya untuk mengatur manusia, maklumat dan bahan sumber untuk mendapatkan sesuatu yang dilakukan. Keenam, kepimpinan dan otoriti bukan perkara yang sama, tetapi kedua-duanya memerlukan kuasa. Maksudnya kuasa terikat pada posisi atau kedudukan dan memacu arahan atau perintah. Kepimpinan adalah berkawal dan menghasilkan perubahan yang sebenarnya. Kepimpinan banyak cakap perlu berubah menjadi banyak mendengar, memberi kepercayaan dan aspirasi kerja yang lebih baik kepada pengikut supaya ruang kolaborasi dan perkongsian lebih besar dan berkesan akan tercipta. Dan yang ketujuh, kepimpinan bercakap sungguh bikin, janji ditepati. Ini kalau kita lihat dalam slogan Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, apa yang cakap perlu ditunaikan, janji ditepati.
kaki tangan akan mencontohi apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita arahkan. Persoalan untuk pemimpin, contoh manakah yang kita mahu laksanakan. Dan itu juga pemimpin yang agak jujur jika mereka melakukan apa yang mereka katakan. Mereka akan melakukan konsisten antara perkataan dan juga perbuatan. Dalam Al-Quran, Nabi Musa itu sendiri adalah dilabelkan sebagai kuat dan boleh dipercayai. Nabi Yusuf digambarkan sebagai seorang yang benar. Itu juga selain daripada itu yang Yusuf seorang yang benar, dia seorang yang excel sebenarnya. Sampai orang-orang perempuan tergiris tangan masing-masing tengok Nabi Yusuf. Itu sebabnya orang yang nama Yusuf ni dia agak lembut-lembut orangnya. Itu juga Nabi Muhammad dipanggil sebagai asli orang yang benar ataupun al-amin. Yang maksudnya itu soal pemimpinan. Dan segala-gala itu penting untuk seorang pemimpin. Orang yang kadang-kadang melabelkan. Contohnya kalau kita lihat pemimpin negara kita, Perdana Menteri yang utama Tengku Rahman dikatakan bapa kemerdekaan. Allahyarham Tun Al-Razak dikatakan bapa pembangunan. Lepas tu Tun Iswah Husin On dikatakan bapa perpaduan. Dan Tun Mahathir mungkin tuan-tuan bolehlah macam-macam istilah boleh kita berikan. Itu juga dengan yang sekarang ini. Akhir sekali, saya juga menaruh beberapa harapan agar kita sentiasa berada di atas jajaran tepat merealisasikan aspirasi baru pendidikan negara. Antaranya, kepimpinan di setiap peringkat perlu memahami tindakan bagi menjaga potensi guru sebagai ejen paling berkesan untuk menterjemah aspirasi murid abad ke-21. Guru sewajarnya dilihat sebagai jurutera yang boleh merancang dan mencorak bentuk pembangunan berdasarkan lanskap arkitek. Juga kepimpinan pendidikan di semua peringkat mesti melaksanakan agenda meningkatkan kapasiti guru melalui pelbagai kaedah sejajar dengan harapan tinggi yang ditetapkan kepada guru. Dan kepimpinan pendidikan mampu menangani cabaran bagi melahirkan kompeten seiring dengan perkembangan pendidikan. Sekian, terima kasih.